Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah pagi ini saya telah tamatkan larian dalam lingkungan 45 minit untuk exercise. Saya juga bersyukur yang drama bersiri saya dalam Akasia berjudul Shakira telah tamat siarannya pada hari Jumaat lepas. Dan hari ini baru saya berkesempatan untuk mengulas mengenai perkembangan cerita Shakira sepanjang tempoh 28 episod persiarannya. Cerita Shakira ini dia dah mendapat sambutan yang sangat baik, and then apa yang saya nak berkongsi dengan anda ialah mengenai idea untuk dapatkan cerita Shakira ini. Dan sebagaimana telah saya katakan bahawasanya saya lebih suka untuk ambil satu-satu cerita itu berdasarkan realistik karakter. So dalam proses penciptaan karakter Shakira ini sendiri, saya telah study environment sebab di Malaysia ni dia ada trend penyiaran penerbitan sebuah drama itu dia ada trend. Di mana di peringkat awal pada sekitar tahun penghujung tahun 1990-an, di mana suasana politik kita ketika itu, kerajaan menggalakkan wujudnya usahawan-usahawan Melayu untuk tampil ke depan bagi membolehkan lahirnya jutawan-jutawan baru. Dan maka ketika itu lahirlah cerita yang apa yang kita sebut sebagai cerita yang lebih bercorak korporat, di mana antara tajuk saya ingat dia Mamaku Wanita Korporat, cerita Cinderella, dan semua itu cerita-cerita yang menyentuh tentang bisnes, urusan perniagaan keluarga dan sebagainya. Tetapi apabila dia berganjak kepada persekitaran tahun, masih lagi dia urusan cerita berkenaan dengan bisnes tu sampai pada pertengahan tahun 2020 serta 2000 dan lewat tahun 2017 2016 kita dah mula beralih arah kepada Korea punya cerita yang kisah cinta semua tu. Tetapi saya tetap mengekalkan konsep cerita saya ialah berdasarkan realiti masyarakat kita. Saya tak suka cerita menipu yang macam bisnes juta-juta bla bla bla, semua saya tak suka. Saya lebih suka menarik penonton untuk berkongsi cerita hari-hari yang cerita orang lain terlepas pandang, tetapi saya angkat menjadi cerita yang hebat. Jika anda ini follower cerita saya, tentu anda masih ingat mengenai cerita 3T 3 Dara, di mana cerita itu mengisahkan Fatin, Intan, Fatin dan Zaitun yang saya sebut sebagai Tan Tin Tun telah datang ke Kuala Lumpur. Ketika itu KL Central baru wujud tau. And then mereka ini datang daripada negeri Kelantan, dari Kedah dan juga dari Negeri Sembilan. So cerita itu membawa tiga dialek yang berbeza, menemukan tiga sahabat yang sebelum ini tidak kenal. Mereka bertemu pada hari pertama mereka sampai ke KL Central, dan di situ persahabatan bermula. Dan mereka ini mempunyai karakter yang berbeza. Macam Fatin, dia ni agak Islamik sikit, dia sabar lebih. And then si Zaitun ni yang dilakonkan oleh Amiza Adnan, dia memang seorang yang agak kasar, and then dia selalu macam abang-abang lah. And then yang keduanya si Fatin ni itu Yasmin Hamid, yang dia agak bossy sikit, tetapi dia datang dari Kedah dan kononnya belagak lah sikit datang. Konon datang bawa luggage, seolah-olah dia baru turun dari kapal terbang, padahal dia pun daripada kereta api je. So cerita itu sebenarnya cerita kita semua, cerita saya, cerita anda yang datang dari kampung untuk memulakan hidup baru di Kuala Lumpur. Dan kita berteman, kita hidup di dalam bilik bujang, kita berdepan dengan cabaran-cabaran, kau macam ni, aku macam ni. And then mereka pula menyewa sebuah bilik di rumah seorang makcik yang berniaga di pasar, berniaga di pasar, dan mereka berkongsi bilik. And then at the same time ada pula masalah makcik tu ada anak, and then Abang Amran ni suka pula dekat Intan. Dan benda-benda macam tu saya tidak pergi pada highlight pada dia orang ni bekerja sebagai seorang eksekutif kat pejabat tu, dia tak ada. Intan ni bekerja sebagai tukang masak di masa itu di
di sebuah kafe. Masa tu kafe kita tengah remaja kita tengah duk gila nak masuk kafe. And then yang sini pula bekerja dengan sebagai di sebuah tempat di security, and then yang ni pula bekerja di tempat yang konon dia pejabat, tetapi sebenarnya dia chef sendiri saja. So cerita itu saya gabungkan menjadi cerita kita hari-hari, dan salah satu sebab kenapa penonton suka cerita itu sampai dia boleh extend 3 season, sebab saya bercerita tentang mereka. Saya bercerita tentang kita, dan saya tidak menipu mengatakan oh ini anak orang kaya, anak Tan Sri, tak ada. Saya pergi kepada cerita yang kita hidup hari-hari. That is the reason kenapa saya create balik, saya simpan cerita Shakira itu sampai saya create cerita Shakira, saya simpan proposal itu sampai 5 tahun, sebab saya nak tengok apabila masuk pada tahun 2021, cerita korporat ni kita tak ada dah macam stesen pun tak berapa berminat, sebab kita dah dipenuhi, dah ramai dah para usahawan Melayu yang duit dia juta-juta. Sekarang ni people nak balik kepada realistic karakter, cerita hari-hari, di mana sekarang ni memang kita selalu lazim tengok macam mana seorang anak muda, seorang anak yatim piatu macam Shakira dan Hanisah dimanipulate. Dia ayah dia ada harta tiga akan ada, tapi dimanipulate oleh penjaga untuk menumpang kesenangan. Dan bagaimana kifarat yang diterima oleh makcik Aida tu untuk apabila dia memanipulate situasi, dan bagaimana apabila seorang anak muda yang kental hati seperti Shakira itu, yang tabah, yang tidak mahu bergantung kepada orang lain, tetapi dalam waktu yang sama sahabat dia sendiri Anita Patan sehingga menjadikan dia macam orang gaji. Dan Mak Anita sendiri adalah dua wajah yang manusia ni saya temui bila kat luar tu bukan main lagi dengan Islamik punya pakai dengan jubah dengan tu, tetapi kat rumah dia berselerak, pecah ni anak macam setan semua kan. So this is the thing yang saya nampak lah. Sorry to say, sebab saya terpaksa kritik apabila wujudnya masyarakat macam ni, walaupun tidak ramai, tetapi kalau terkena batang hidung saya, you akan terfikir adakah aku begitu. And at the same time juga apabila wujudnya seorang laki-laki yang dah suka kat dia, and then at the same time ramai di kalangan kita sekarang ni berapa banyak yang kawan makan kawan, mematikan belakang, dan wujudnya istilah yang disebut sebagai pelakor ataupun penyondur lah kata itu, yang tidak suka melihat apa kebahagiaan orang lain. Dan itu saya blend, dan Amran itu sebagai seorang lelaki yang tulus sehebat mana, sebesar mana pun cinta dia kepada Shakira, apabila didesak dan dipush kiri kanan, dia akan jatuh juga. As this is a human being, dia sebagai manusia biasa, dan kita tak boleh blame dia. Dan ibu dia sebagai seorang guru, dia berusaha untuk mentarbiah anak dia menjadi yang terbaik. Tapi malangnya, walau macam mana pun dibentuk kuih macam mana cantik, dia bila dijatuh dia akan cacat juga. So this is yang saya cuba untuk anda semua, terutamanya para penulis baru yang ingin jump into dalam industri. Satu, kita selain pada kita punya talent, kita kena bijak membaca environment sekeliling. Macam mana cerita yang macam mana yang sekarang ni masyarakat mahu. Saya rasa macam Korea ni, dia sekarang ni dia sudah slow down sikit lah. So people suka melihat realiti yang dekat dengan mereka. Pasal apabila kita banyak duit, kita diuji. Apabila kita ada cinta sejati, kita diuji. So ujian itu yang perlu ditangani dengan bijaksana oleh para pelakon, para watak yang kita create tu. Saya mesti ada, kita masih mesti wujudnya 5W hash tu kita masih perlu. Why, when, where, who, how, and then yang benda-benda macam tu kita masih boleh pakai dalam konsep penulisan skrip kita. So itu saja untuk pagi ini, dan saya harap perkongsian saya ini akan memberi manfaat kepada anda semua. Dan insya-Allah percayalah pada saya, talent without hard working is nothing. So walau macam mana hebat pun talent you kena work hard untuk mencapai impian you. Dan jangan kita dengar, kita fokus saja apa yang kita nak buat, and then kita buat yang terbaik. Sekarang ni kalau if you are the best, you tak payah cari job. Pada satu tahap bila kamu sudah bagus dan orang kenal kerja kamu, you tak perlu cari job akan datang cari kamu. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bye.
10 minit.